عظيمة تنتظركم. ارجعوا إليها واختموها بدين صحيح وعقيدة نقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. نسألك اللهم رب خير هذا الليل فتحه ونصره ويسره وسروره وبركته ورزقه ونوره وطهوره ومعافته وهداه. اللهم إنا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام انتهى رضانا. اللهم إنا الضعفاء فقوينا وأذلاء فأعزنا والفقراء فارزقنا. اللهم أنت تكشف المغرم والمأسم وترفع المحن والفتن والنقام. أمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. اللهم سلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. اللهم ارحم سيدنا محمد حتى لا يبقى من السلام شيء، من الرحمة شيء. اللهم وبارك على سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركات شيء. أما بعد، وبالتوفيق الله وعونه ومنه وفضله ومدده. Jadi insyaAllah kita sambung muzakarah kita berkaitan dengan ilmu saraf. Dan sebelum ni kita dah, kelas yang sebelum ni kita dah cakap berkaitan dengan mabadi' asyarah bagi ilmu saraf. Dan juga dan sebutkan tengok cetakan ni. Ana sebutkan sebelum ni mabadi' asyarah bagi ilmu saraf. Dia ada benda yang sama dengan ilmu nahwu. So yang ana sebut dalam nahwu ada yang ana tak sebut dah pada saraf. Jadi cantum je, dengar dua-dua untuk nahwu saraf. Dan juga kelas sebelum ni juga kita dah cakap detail berkaitan dengan basmalah. Dan kita sebutkan basmalah sangat penting kerana wabihi bada al-musannif. Dengan sebab basmalah musannif mulakan karangan tersebut. Jadi perlukan kepada nazar, perlukan kepada penglihatan kepada basmalah. Begitu juga kita ke dalam muzakarah banyak fawaid yang terkandung dalam basmalah. Banyak kaedah yang boleh ambil dalam basmalah. Jadi siapa yang tak ni boleh tengok balik apa tu yang ana sebutkan kelas sebelum ini dan ambil faedah dan juga kawaid yang ana sebutkan dalam basmalah. Kalau antum tahu pada bidayah, antum tahu pada awal-awal ini mustalahat-mustalahat penting.
dalam ilmu nahwu dan juga saraf, itu akan membantu antum untuk baca semua kitab. InsyaAllah. Jadi bidayah pada ilmu nahwu dan juga saraf memang payah. Sebab tu ulama sebut babuhu hadidun. Pintu nak masuk tu pun dah payah, dah susah, seperti dengan hadid, besi. Dia tak macam ilmu lain. Ilmu lain ada mukaddimat, ada dia mula senang kemudian baru payah. Nahwu awal-awal payah dah. Saraf awal-awal dah payah, dia payah. Nak kena hafal, nak kena faham kaedah, nak kena tatbiq, ila akhiri. Tapi bila antum dah masuk dalam pintu nahwu ataupun saraf dan saraf, wa dakhiluhu qasbun, dan juga dalam dia tu qasab. Qasab ni asab. Asab ni tebu. Tebu kan, manis dan tak sekeras besi tadi. Jadi bila antum dah lepas, insya-Allah boleh, tak ada masalah. Antum perlu laju ya. So ambil ihtimam dengan awal. Jangan futur. Jangan awal rasa payah kemudian tinggal kelas. Kemudian antum masuk kelas lain pula. Masuk kelas nahwu lain pula. Kemudian sama juga payah juga masuk kelas lain. Jadi sampai bila nak sampai ke hujung? Dia sebab nahwu ni mualafat banyak, kitab banyak, tetapi khatun wahid, kata Syekh Fatahi. Kita buka pihak kitab apa pun, tinggi daripada rendah sampai tinggi, semuanya sama ya perbahasan. Dia tak ada lain. Kan. Jadi semua kitab macam tu. Khair. Dan kita juga sebut berkaitan dengan basmalah sebelum ni. Cuma apa tu, bagi matan izzi, sebab apa nak kata nak pilih matan izzi daripada matan bina? Dan matan bina lebih masyhur di Malaysia daripada matan izzi. Sahih? Tetapi anda pilih matan izzi kerana matan izzi dia ashmal daripada matan bina. Kerana dalam matan izzi disebutkan tasriful af'al wal asma'. Dia cakap berkaitan dengan isim dan juga fa'il. Adapun matan bina dia hanya cakap pasal fa'il sahaja. Asma' dia tak sebut. So kalau contoh antum mengaji matan bina, belum selesai lagi, antum kena buka pula matan izzi ataupun matan selain daripada untuk sempurnakan saraf antum. Tapi kalau antum mengaji matan izzi masalan, maka cukup mengaji ilmu lain pula. Cuma kena faham betul-betul matan izzi. Matan izzi syarah yang paling mudah adalah syarah Kailani. Dia fakul ibarah. Matan syarah bagi matan izzi syarah Kailani. Sebab tu di pondok selalu masyhur dengan Kailani di Malaysia. Cuma di Azhar yang lebih tough sikit matan izzi dan biasalah Taftazani, syarah Taftazani. Memang agak, dia punya syarah dia banyak ilal. Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Imma thulasiyun wa imma ruba'iyun. Al-fa'al imma thulasiyun wa imma ruba'iyun. Kenapa sulasi? Kenapa tak boleh jadi thunai? Ruba'i. Kenapa tak boleh jadi khumasi, sudasi, fa'il? Jadi Taftazani sebut. Dia banyak ilal. Jadi dia taqwiyatul fikir. Dia mengkuatkan akal kita. Tak boleh kita taslim ya. Ulama cakap macam ni kita terima. Amanna. Kita terima tak? Kalau pelajar yang kuat, dia akan tanya sebab. Sebab apa jadi sini? Sebab apa jadi sini? Jadi Taftazani dia suka. Dia geng-geng mantik ni ataupun geng-geng akal. Syed Syarif Jurjani, Fakhr Razi, Fakhruddin Ar-Razi, apa tu, Taftazani. Mereka ni karangan-karangan mereka ni ulama yang universal, yang encyclopedia. Semua ilmu depa masuk. Dan syarahan depa syarahan aqli. Syarahan yang mantik, fiqh, tauhid, nahwu, saraf. Jadi kalau antum beli yang Taftazani punya syarah bagi matan izzi, sebab tu khidmat ke atas matan izzi syarah Taftazani banyak. Kalau antum ni kan, antaranya adalah Hasyiatul Laqani yang Nasr beli. Kemudian Fathur Rabbani. Fathur Rabbani apa tu,
lil Khatib Syirbini. Dia buat hasyiah bagi Syarah Taftazani dan banyak lagi. Untuk antum faham matan Izzi. Antum nak tengok mana kitab-kitab ni? Ramai yang tanya apa pasal kitab. Antum beli Jami' Asy-Syuruh wal Hawashi. Jami' Asy-Syuruh wal Hawashi. Jami' Asy-Syuruh wal Hawashi. Itu satu kamus yang menceritakan pasal himpunan bagi matan, kemudian disebutkan semua syuruh dan juga hawashi bagi satu matan. Dia buat abjad lah, A sampai alif sampai ya. Contohnya matan Jurmiyah, dia akan sebutkan syuruh dan juga hawashi bagi matan Jurmiyah. Kemudian matan Fathul Qarib contohnya, daripada syuruh dan juga hawashi dia. Matan Warqa contohnya, syuruh hawashi dia. Matan apa lagi? Matan Baiquniyah contohnya, kan? Dia sebut syuruh dan hawashi, dia buat semua dalam tu kamil. Ada 4 juzuk, 4 jilid. Apa tu? Darul Minhaj. Tapi siapa yang beli tahniah, harga dia sangat-sangat tinggi. Sebab tu kalau tak mampu, ana pun jumpa kitab tu, ana suruh ahbab tabak. Kemudian yang lain semua pakai ikut, tak ada yang beli yang asli. Jadi kalau antum ada yang beli yang asli, tahniah. Dia benda-benda yang tak selalu guna ni janganlah beli, rugi duit. Kalau boleh tabak, ahlan wa sahlan. Benda yang kita tak selalu guna kan. Contoh macam kamus. Hampa guna kamus kah? Tak orang pemburuan pengguna ni ya? Tidak. Kamus kalau nak beli besar kan. Contoh Lisanul Arab. Jadi yang tapi kalau tapi nak juga kan. Jadi tabak ni sebab harga sekarang ni mahal. Khair. Kita masuk lah. Nuskhah matan Izzi dia banyak cetakan ni, anda tengok ada kalimah yang tak ada yang ni apa semua. Cetakan banyak, cetakan yang anda tak jumpa yang betul-betul matan Izzi yang betul-betul orang panggil tak tahu yang mana yang betul-betul matan Izzi. Jadi ikut yang ada yang terhazaf apa semua, antum tambah ya. Macam ni antum tak ada wabihi nasta'in. Sah? Ba'dal basmalah wa bihi nasta'in tak ada. Itu pun tak ada. Jadi kalau yang tak ada tu tambah Darul Minhaj, yang boleh juga guna Darul Minhaj. Darul Minhaj kenapa mahal? Sebab depa ada lajnah pentahqiq. Dia punya tabak dia ada lajnah. Sebelum dia orang isdar sesuatu, depa akan tahqiq dulu makhtutat. Manuskrip apa semua mereka akan tahqiq dulu, mereka ada lajnah khusus, kemudian baru mereka tabak. Mereka ni cukup amanah dengan kitab, dengan ilmu. Sebelum mereka isdar, mereka tak pentingkan ni apa semua. Tapi mahal juga, tu yang sebab mahal tu. So kalau nak buat banding, bolehlah juga beli yang matan yang cetakan Darul Minhaj. Khair, bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim takdir macam mana? Yani faqat biisnati ismin, bisti'anati ismin, faqat bisti'anati ismin huwa Allah ar-Rahman ar-Rahim u'allifu. Mashi? Faqat yani isyarat kepada la hasru wal qasru. Faqat bi isti'anati ismin, bi isti'anatin, ba itu dalil kata isti'anah, kita guna isti'anah bi isti'anatin ismin huwa Allah. Ismin huwa Allah, sebab apa kita kata ismin huwa Allah? Yani idafah bayaniyah. Dah syarah sebelum ni. Ar-Rahman ar-Rahim u'allifu. Sebab apa takdir u'allifu? Kerana afdalnya takdir dengan muta'allaq dia dengan fa'il, lagi pula khas, lagi pula mutaakhir. Mashi? Khair. Wa bihi nasta'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bihi nasta'in. Yani wa bi sababi ismihi ta'ala nasta'inu ay natlubu al-'auna min dhatihi ta'ala.
wa bihi nasta'in ay wa bisababi ismihi ta'ala nasta'inu ay natlubul auna min dhatihi ta'ala. Sebab apa kita kata bihi wa bisababihi? Kerana ada i'tirad. Bila kita kata bisababi ataupun kita guna isti'anah, hak itu kembali kepada wa bihi dhamir, yakni kembali kepada Allah, yakni billah. Tapi ada i'tirad, ba selalu masuk pada isim, dia jadi alah. Macam kita kata katabtu bil qalam, yakni tawaqqaful kitabah biwujudi al qalam. Kan kita kata sebelum ni nak syarahkan ba isti'anah untuk kita kata bismillah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud isti'anah? يعني توقف وجود شيء بمدخول الباء، يعني باستعانة مدخول على استعانة مدخول الباء. Contoh nak bagi misal, katabtu bil qalam. Katabtu bil qalam يعني توقف وجود الكتابة على استعانة القلم. Kitabah ada tak kalau tak ada qalam? Tak boleh. Tapi kat sini ba kat situ dia dipanggil ba, selalunya madkhul ya, itu majrur ya, majrur bagi ba, alat. Qalam kan alat. Jadi kat sini ada i'tirad. Kalau kita minta bantuan daripada bihi, yakni bidzatillah, dengan Allah, adakah Allah itu alat? Allah bukan alat, jadi dia jadi haqir. Faham tak? Jadi macam mana? Ulama jawab kat sini bukan nak kepada zat, tapi nak kepada isim. Sebab tu kita takdir bisti'anati ismihi ta'ala, la bidhatihi ta'ala. Itu jawapan pertama. Jawapan yang kedua adalah wabihi, yakni dia ala hazfi mudaf, ala hazfi mudaf. Bihi yakni bima'unatihi, bihi yakni bima'unatihi ta'ala nasta'in. Ataupun kalau susah sangat, jawapan yang ketiga, kalau dia kata ba tak sesuai lil alah, maka kita kata bihi al-ba bermakna min, yakni minhu, min Allah ta'ala nasta'in. Wa bihi nasta'in ay wa minhu nasta'in. Nasta'inu ay natlubul auna. Sebab apa kita terjemah dengan natlubul auna? Kerana alif sin dengan ta yadullu ala at-talaq, yani bina'uhu lit-talaq, yani ala wazni istaf'ala. Nasta'in ay natlubu al-auna min zatihi. Na'am. Alhamdulillah. Antum kena macam tu, antum kena pastikan ibarat kuat, ibarat matan kena kuat. Matan ni sangat berkat tinggi, berkat dia. So walaupun mukhtasar, walaupun ringkas matan ni maksud dia maksud dia apa? Yani apa ta'rif bagi matan? Ta'rif bagi matan? Sebut matan selalu maqama bihi ghairu. Itu salah satulah yang nak dengar daripada tu. Maqama bihi ghairu. Bila ada sebut matan, maka ada syarah, ada hawashi, maqama bihi ghairu. Tapi kalam dia adalah kalam ikhtisar. Matan ni selalunya ringkas. Dia takkan ada masail yang banyak, contoh yang banyak. Selalunya tidak ada syawahid, maksudnya daripada Quran dan hadis. Tidak ada. Yang tu habuan bagi syuruh dan juga hawashi. Jadi matan antum kena pastikan kuat. Sebab tu takdir banyak. Bila takdir banyak ni untuk kita kuat, li taqwiyatil ibarah. Dan untuk faham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Yani alhamdu mukhtassun lillahi alladhi
yurabbil alamin. Itu dia punya ta'wil. Alhamdulillah yani alhamdu yani kullu hamdin mukhtassun lillahi alladhi yurabbi alalamin. Sebab apa kita kata alhamdu kullu hamdin? Kerana isyarat kata al kat situ al lil istighraq. Bila al lil istighraq boleh takdir dengan lafaz kullu. Allah sebut dalam Quran, innal insana dha'ifa. Innal insana dha'ifa. Yani inna kulla insanin dha'ifa. Sesungguhnya insan itu dha'if, lemah. Yani sesungguhnya setiap daripada insan dhaif. Al pada al insan lil istighraq. Lil istighraq. Kat sini sama juga. Alhamdu lillah. Yani kullu hamdin mukhtassun lillah. Sebab apa kita takdir dengan mukhtassun? Kerana lam dekat situ lam li-ikhtisas. Kita sebut apa ikhtisas bawah ni? Bila kita kata lam apabila diduduk antara zat dan juga wasaf. Zat dan juga wasaf. Zat apa dia kat sini? Allah. Wasaf sifah alhamdu. Maka dia jadi lam li ikhtisas. Tapi kalau duduk antara zatain, antara dua zat, contohnya ghulamu zaidin, yani ghulamu li zaid. Ghulam zat kan? Zaid zat juga. Maka orang panggil lam lil milki. Lam lil milki. Itu pun sekiranya mudhaf sah jadi milik mudhafun ilaih. Mudhaf dia ghulam, sah dah jadi milik Zaid, sah, tak ada masalah. Tapi kalau duduk antara dua zat tetapi mudhaf tak sah jadi sah milik, tak sah jadi milik bagi mudhafu ilaih. Seperti yang nak bagi contoh al-jallu lil faras. Pelana bagi kuda. Dua zat kan? Al-jallu wal faras. Tetapi sah tak mudhaf jadi milik bagi mudhafu ilaih. Al-faras ghairu aqil. Dia tak boleh memiliki. Walaupun pelana duduk atas belakang dia, tapi dia ghairu aqil, tak boleh memiliki, maka orang panggil shibhul milik. Shibhu al-milik. Dekat sini kita kata alhamdu yani kullu hamdin mukhtassun lillah. Naam. Alhamdu mubtada, lillahi khabar. Rabbil alamin بدل لا مش بدل مش عطف يعني. Dia sebab apa sebutnya tu? Sebab tengok masdar. Tak jadi sifat. Ulama asal sifat. Wallahu a'lam, mungkin boleh jadi badan. Allahu rabbil alamin. Mungkin. Tapi ahsan juga yang jadi sifat. Tapi kena takwil lah, takwil dengan mushtaq. Dia sifat dia kena mushtaq, tak boleh jamid. Jamid tahu? Mushtaq tahu? Mushtaq ni dia ada ishtiqaq kathira. Contoh kita kata qaim. Qaim ada ishtiqaq, ada qama, yaqumu, qum, qiyam, qaim. Banyak kan ishtiqaq dia. Kalau contoh faras. Faras kalimah jami'. Dia ada masdar dari faras kuda. Dia ada fi'il madhi, fi'il amar, dia ada ishtiqaq dia lafaz satu ya. Adam masalan, Adam. Lafaz Adam. Ishtiqaq ke jami'? Mushtaq ke jami'? Jami'. Allah, Allah jami' ke mushtaq? Tak yakin. Jami'. Jadi syarat bagi sifat kita nak buat dia kena mushtaq. Dekat sini Rabbi jami'. Kerana dia masdar dia jami'. Kerana dia bukan daripada dia, kerana dia aslul wahid. Maka sebab itu kita i'rab jadi sifat, tapi dengan syarat kita takwilkan.
Ta'wil Rabbi dengan makna murabbi. Rabbil alamin ay murabbil alamin. Sebab tu ana terjemah dengan murabbil alamin ay alladhi yurabbil alamin. Alladhi yurabbil alamin. Dia tak boleh kita buat Rabbi dengan masdar dia jadi sifat. Kerana masdar ni yadullu ala al-hadath. Dia menunjuk ke atas hadas. Wa hamlul hadath ala dhati la yajuz. Tu kaedah wa hamlul dhat ala dhati la yajuz. Illa bita'wil bil mushtaq. Illa bita'wil bil mushtaq. Melainkan kita kena ta'wil kepada mushtaq. Contoh kita kata jaa Zaidun al-Asad. Jaa Zaidun al-Asad. Kemudian kita kata al-Asad tu sifat bagi Zaid. Kena mushtaq, kena ta'wil, yani syuja'an. Masalan, ta'wil dengan mushtaq. Jadi murabbi ambil daripada ma'khuzu min at-tarbiyah. Apa makna tarbiyah? Mana tarbiyah? Yani isalu syai'u min an-nuqsan ila al-kamal. Itu maksud tarbiyah. Isal wa tablighu syai'i min an-nuqsan ila al-kamal. Jadi kat sini kita takwilkan dengan mushtaq, yani musilun wa muballighun al-alamin. Musilul alamin wa muballighul alamin. Allah ini dia aslu tarbiyah. Allah ni yang menyampaikan kita dan menjadikan kita ni daripada kurang kepada kamal. Daripada kita tak tahu apa jadi kita tahu. Jadi Allah ni aslu murabbi. Al-alamin mulhaq jama' mudzakkar salim. Mulhaq jama' mudzakkar salim daripada alam. Cuma alam ini ada qaul, ada syarahan dia panjang, cuma nak tak masuk di sini. Nanti ada masa nak syarah lain. Boleh? Dia panjang. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Tu kalau tak ada antum tulis sendiri. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'ina. Wassalatu wassalamu mubtada'. Mubtada'in. Nah. Sebab tu game pondok kan, dia terjemah apa mubtada'? Dia mubtada' dengan apa? Mubtada' marfu'un bil ibtida'. Ana syarah. Naam. Sebab tu dia orang selalu sebut bermula. Kan? Bermula tu kan saya sebut tu. Isyarat bahawa kalam itu kalam baru. Yang ni mubtada'. Kan. Kalau tak tahu je noh, memang sejam dah kan duk bermula lagi. Bila duk mula sejam dah mula. Kan. Tak. Dia ada sir. Bermula isyarat bagi mubtada'. Ialah syarat bagi khabar. Akan isyarat bagi maf'ulun bihi. Oleh isyarat bagi fa'il. Jadi ada sir. Bacaan ni ada sir. Wassalat, tapi anak tak baca lagu tu. Anak tak baca lagu tu, hampa faham sebenarnya no. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi Muhammadin. Mubtada' wassalah, wassalamu ataf kepada wassalah. Kita i'rab matan. Kalau boleh bagi matan tu bagi boleh i'rab. Kerana ini mahal dia dah. Kalau antum nak i'rab matan fiqh tak sesuai kerana bukan mahal dia. Di fiqh antum kena banyak main hukum dan juga masail. Kalau naam. Tapi kalau matan nahwu saraf antum kena banyak main i'rab dan juga tasarrufat. Supaya sebab nahwu saraf ini dia perlukan tatbik. Kalau antum sampai kaedah saja antum tak tatbik, dia akan jadi lemah. Sampai bila pun antum tak akan tercapai samarah. Samarah dia apa dia? Yakni saunul lisan anil khata' fil kalam. Sampai bila pun tak boleh. Sebab tu orang selalu tanya anak, macam mana nak boleh nahwu saraf? Nak kata baca setiap hari kitab. Jangan takut. Buka setiap hari 2 safhah, 3 safhah baca. Bagi biasa. Orang Arab kan reti nahwu saraf, tapi awak lepas baca betul.
Sebab bahasa mereka dah, mereka tahu yang ni nak baca macam mana, ni baca macam mana. Kita pun boleh juga jadi Arab, tapi kena tiru lah cara mereka. Itu mereka baca banyak. Macam kita nak baca selalu bahasa kita, bila kita nak boleh bahasa orang, kita bacalah bahasa dia. So kena baca sentiasa, insya-Allah boleh. Wassalatu wassalamu, apa maksud salah? Yani talabur rahmah al-maqrun bit-ta'zim. Talabur rahmah al-maqrun bit-ta'zim. Dia minta rahmat yang disertakan dengan ta'zim. Wassalamu yani huwal amnu minal makarih. Itu maksud salam. Huwal amnu, keamanan daripada makarih. Mana? Terjemah apa makarih? Perkara-perkara yang tak elok, perkara-perkara yang dibenci dan sebagainya. Wassalatu wassalamu, kita kata mubtada. Mana khabar? Mana khabar? Aina al-khabar? Tak ada. Kat sini khabar dia apa, Muhaimin? Khabar? Ana terang dah kat anta zaraf. Zaraf. Zaraf ماذا؟ ظرف لغوي مستقر. مستقر. نعم. انتم ظرف لغوي مستقر. تقاطع. Dia zaraf, antum kena ingat. Zaraf sama ada zaraf zaman dan zaraf makan, dan juga jar majrur, memerlukan kepada muta'allaq. Memerlukan kepada muta'allaq. Dan sebutkan muta'allaq ini adalah tempat gantung. Macam kita kata bi zaidin. Antum faham bila sebut bi zaidin? Dia huruf jar dan juga zaraf, dia kena ada tempat muta'allaq supaya faham huruf jar dan juga zaraf itu, baru sampai makna. Kalau tidak ada muta'allaq, maka makna takkan sampai dan bahkan tak faham. Kalau antum sebut bi zaidin, tak faham. Dengan Zaid, apa dia dengan Zaid? Tapi bila sebut marartu bi Zaid, faham tak? Aku lalu di sisi Zaid, dengan Zaid. Faham tak? Katabtu bil qalam, kalau sebut qalam bil qalam saja, dengan pen, tak faham. Tapi kalau sebut katabtu bil qalam, dalam bahasa Melayu pun macam tu juga. Ana bagi misal dengan sudu dan pinggan, faham tak? Tak faham. Tapi kalau sebut aku makan dengan sudu dengan pinggan, faham? Jadi dengan sudu dengan pinggan takluk pada mana? Aku makan. Aku makan. Jadi sebab tu Nabi sebut kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka dia tidak ada keberkatan. Allah saja nak gantungkan bismillah itu supaya taklukkan dengan perbuatan seharian kita. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, faham tak? Faham tak? Tak faham. Tapi bila kita sebut uraja' bismillahirrahmanirrahim, uallifu bismillahirrahmanirrahim, apa lagi? Amshi bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah gantungkan untuk sempurnakan muta'allaq dia jadi sempurna. Faham tak? Jadi setiap daripada huruf jar dan juga zaraf. Contoh zaraf, apa dia? Amamal masjid, depan masjid. Faham tak? Tak. Kalau sebut waqaftu, aku berdiri depan masjid, baru faham. Jadi setiap daripada zaraf, nampak lagi tasawur dia? Setiap daripada zaraf dan juga jar majrur kena ada tempat ta'alluq supaya kita faham makna. Jadi kalau antum jumpa dalam nas ada zaraf dan juga jar majrur, cari di muta'allaq. Dan al-aslu fil muta'allaq an yakuna muqaddaman 'ala al-muta'alliq. Itu kaedah. Al-aslu fil muta'allaq an yakuna muqaddaman 'ala al-muta'alliq. Muta'allaq selalu depan. Kita marartu bi Zaidin, muta'allaq dia marartu. Bi Zaidin muta'alliq. Muta'alliq mutaakhir. Dia muakhir ala
al-muta'allaq. Selalunya begitu. Dekat sini contohnya. Tadi alhamdulillah, alhamdulillah, la, lillah jar majrur, muta'alliq dengan apa? Dengan mukhtassun. Sebab tu kita takdirkan mukhtassun, kerana muta'allaq ni imma fa'il wa imma ma ya'malu amalul fa'il. Sama ada fa'il ataupun perkara yang beramal seperti fa'il. Kena cari dulu fa'il, kerana dia asal muta'allaq. Ataupun yang beramal seperti fa'il. Apa dia yang beramal seperti fa'il? Isim fa'il, isim maf'ul, sifah musyabbahah, isim wasaf orang panggil. Sifah musyabbahah, isim tafdil. Maka ini orang panggil yang beramal seperti fa'il. Maka dia jadi muta'allaq. Dalam Ibn Ajrum sebut al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Bil wad'i jar majrur, muta'allaq dengan ada fa'il tak sebelum? Tak ada. Al-kalam huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufid, semua isim. Tak ada fa'il. Jadi cari ma ya'malu amal al-fa'il, iaitulah al-mufid. Dan muta'allaq ni ingat, muta'allaq dengan yang paling hampir supaya faham. Bil wad'i yani al-mufid bil wad'i. Khair. Kemudian muta'allaq, antum kena faham juga. Muta'allaq sekiranya dia kaunul am, sekiranya fa'il dia ataupun ma ya'malul almul fa'il min af'alil umum wa kana mahzufan, sekiranya dia daripada fa'il umum dan juga dia mahzuf, maka zaraf dan juga jar majrur tersebut orang panggil zaraf mustaqar. Apa dia af'al umum? Af'al umum ni syarat al-kaunu wal istiqrar wal wujud wal wuqu' wal thubut. Apa dia? Sekali lagi. Al-kaunu wal istiqrar wal wujud wal thubut wal wuqu'. Sebab apa nak panggil af'alul umum? Kerana kalimah-kalimah ini dia masuk kepada semua perbuatan fa'il. Dia bersifat umum. Dia masuk pada semua. Tapi maksudnya ada juga af'al yang khusus. Contohnya kita kata selain daripada yang itulah, al-qiyam contohnya, al-julus contohnya. Dia fa'il khas. Dia bila sebut qiyam, maka berdiri. Maka berdiri ni fa'il yang khas. Fa'il yang khas. Jadi muta'allaq sekiranya min af'alil umum tadi nak sebut, yakni contohnya kalau kaun kainun ataupun kana. Sebab tu orang selalu terjemah alhamdulillah, boleh juga kita kata alhamdu ay kainun lillah, sebab nak jadi muta'allaq bagi lillah. Naam. Kalau dia daripada af'alul umum dan juga wa kana mahzufan, dua. Sekiranya daripada af'al umum dan dia jadi mahzuf, maka jar majrur dan juga zaraf orang panggil zaraf mustaqar. Apa zaraf mustaqar? Zaraf yang di mana muta'allaq dia, jar majrur dia daripada af'al umum dan juga dia tu mahzuf. Jadi dekat sini wassalatu wassalamu, wassalatu wassalamu bukannya muta'allaq dia, jadi mahzuf. Bila mahzuf dan juga daripada af'al umum, maka ala sayyidil khalqi, ala sayyidil khalqi itu jar majrur kan, orang panggil jar majrur zaraf mustaqar. Sebab tasmiyah, sebab apa disebutkan zaraf mustaqar? Sebab apa sebut zaraf mustaqar? Apa maksud mustaqar? Mustaqar ni ala hazfi jar majrur, yani mustaqarrun fihi. Asalnya kita kata contoh alhamdulillah dan juga satu lagi af'al umum. Anda sebut tadi 5 kan? Satu lagi al-husul. Khair, kita kata alhamdulillah. Alhamdu yani alhamdu hasilun lillah. Kita nak jadikan jar majrur tu muta'allaq kepada hasilun mathalan. Alhamdu lillah yani alhamdu hasilun lillah. Sebab apa kita kata jar majrur itu dia
dia zaraf mustaqar. Kerana pada hasilun, kita tengok pada hasilun. Hasilun ni isim fa'il betul? Dan kita kata dia itu isim fa'il ma ya'malu amalan fa'il. Apa amal fa'il? Dia merafa'kan isim. Sebab tu likulli fa'ilin fa'il. Begitu juga dengan ma ya'malu amalan fa'il, diperlukan kepada fa'il. Maka hasilun, pertama hasilun dia ada dhamir dalam dia, iaitulah huwa. Sebab dia beramal seperti fa'il, dia beramal seperti fa'il, maka dia perlukan kepada fa'il. Mana fa'il dia? Huwa yang ada pada hasilun. Ini dhamir mustatirun. Maka hasilun ala dhamir mustatirun. Yang kedua kita sebut isim fa'il. Apa maksud isim fa'il? Ma dalla ala dhatin wa wasfin qa'imin bihi ala wajhi at-tajaddud. Ala wajhi tajaddud. Jadi bila sebut isim fa'il, maka dia faham makna, dia faham makna hadas dan juga faham makna dia ada zat dan juga ada hadas. Bila kita sebut hasilun, maka kita faham ada zat dalam tu yang kembali, ada huwa. Ada huwa. Contoh lebih kita nak faham, kita kata Zaidun qa'imun masalan. Zaidun qa'imun. Qa'imun isim fa'il betul? Kita kata isim fa'il ini dia ada zat dan juga ada sifah dalam dia. Qa'im kita faham dalam tu ada dhamir yang kembali kepada Zaid. Yani qa'imun huwa Zaid. Zaid yang berdiri. Kita faham daripada mana? Daripada qa'im tu. Dalam tu ada zat, iaitu kembali kepada Zaid, yani huwa. Kemudian dalam qa'im kita faham juga makna masdar, makna hadas, makna sifah, iaitu al-qiyam. Qa'im kita sebut ada makna qiyam kan? Jadi kepada dia ada dua. Begitu juga dengan hasilun tadi. Ada makna huwa zat. Dan juga ada makna husul. Dan yang ketiga ada amal. Amal bagi hasil apa dia? Anda sebut tadi? Marafa'kan. Jadi tiga benda ni yang ada pada hasilun, dia berpindah kepada jar majrur dan juga zaraf. Sebab tu disebut sebagai mustaqirrun fihi. Sebab apa berpindah? Sebab dah zarah. Alhamdulillah. Ada kita sebut hasil? Tak sebut. Jadi bila tak sebut, maka tiga benda yang asalnya ada pada hasil berpindah kepada jar majrur lillah. Maka pada lillah itu ada dhamir. Pada lillah itu ada makna al-husul. Pada lillah itu ada makna, ada amal huwa yang kembali kepada alhamdu. Faham? Yang tu orang panggil dhamir mustaqir. Itu syarat dia nak jadi dhamir zaraf ataupun jar majrur mustaqar. Tapi sekiranya lain daripada yang tu, orang panggil zaraf ataupun jar majrur laghwin. Laghu. Lam, ghain, waw. Laghu ni maksud apa? Dia ada dua. Pertama, sekiranya daripada af'alul khusus wa kana madhkuran. Dia daripada af'al khusus wa kana madhkuran. Contohnya kita sebut marartu bi Zaidin tadi. Misal mudah ya bagi antum faham. Marartu bi Zaidin. Maka marartu bi Zaidin jar majrur. Jar majrur yang tu zaraf laghu ataupun mustaqar? Laghu. Kerana murur af'alul khusus wa kana madhkuran. Kan murur, marartu. Maka jar majrur tu orang panggil zaraf laghu. Ataupun surah yang kedua, min af'alil umum wa kana madhkuran. Macam contoh kita kata alhamdulillah, tapi kita sebut alhamdu hasilun lillah. Kita sebut hasilun. Kita tulis, kita sebut alhamdu hasilun lillah. Maka lillah jar majrur dia zaraf apa? Laghu juga. Sebab hasilun wa in kana min af'alil umum lakin madhkuran. Dia syarat tadi yang mustaqar min af'al umum wa kana mahzufan. Tapi kat sini jadi surah bagi zaraf dan juga jar majrur yang mustaqar satu, iaitu min af'alil umum wa kana mahzufan, dan juga yang zaraf jar majrur yang laghu apa dia? Min af'alil khusus wa kana mazkuran, sawa'un mazkuran atau mahzufan, sama ada sebut ataupun tak sebut.
dan juga min af'alil umum wa kana mazkuran. Jadi antum hafal benda tu. Kalau antum, itu mustalahat yang sangat penting dalam ilmu nahwu. Zaraf mustaqar, zaraf laghu. Naam. dalam alfiyah sebut wa akhbaru bi dharfi aw bi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqar. Wa akhbaru bi dharfi aw bi harfi jar, mereka membuat khabar dengan zaraf ataupun dengan huruf jar, tapi dengan diniatkan kainin aw istaqar, dengan diniatkan kain ataupun istaqar. Itu isyarat bahawa zaraf laghu wa zaraf mustaqar. Kita sebut Zaidun fid dar. Banyak dengar misalnya itu kan. Zaidun fid dar wa Zaidun indak. Zaidun fid dar, Zaidun mubtada. Khabar di mana? Kalau yang mubtadi' dia kata fid dar. Mubtadi' dia kata fid dar. Tapi kalau daqiq lagi dalam nahwu dia kata da. Kainun, yang mahzuf itu jadi khabar bagi Zaid. Tapi dia zaraf mustaqar. Sebab tu dia kata nawina ma'na kainin. Kain yakni Zaidun kainun fid dar. Aw istaqar yakni Zaidun istaqarra fid dar. Sebab kain, kaun, dan juga istaqarra, istiqrar, kita kata min af'ali umum. Sebab apa tak boleh sebut niat aja? Kerana memang tak boleh, kerana mahzuf, kerana zaraf itu zaraf mustaqar. Wassalatu wassalamu ala, kat sini ala sayyidil khalqi. Kalau antum faham kat situ, antum akan tertanya-tanya mana dia zaraf. Kalau mubtadi' dia kata, anda tanya wassalatu wassalam mubtada, aina khabar? Dia akan jawab ala sayyidil khalqi. Tapi kalau antum daqiq lagi, dia akan jawab tak. Dia akan jawab kainani ala sayyidil khalqi. Itu khabar bagi wassalatu wassalam. Ataupun nak buat bagi jadi af'al khusus, tak apa. Wassalatu wassalamu ay nazilatani ala sayyidil khalqi. Naam. Ala sayyidil khalqi Muhammadin wa alihi atah pada atah pada sayyidil khalqi Muhammadin wa alihi ali Muhammadin wa ashabihi ashabi Muhammadin. Naam. Ajma'in yani kullihim. Taukid ma'nawi bagi lil ali wal ashab. أمة عظيمة تنتظركم، ارجعوا إليها واختموها بدين صحيح وعقيدة نقية.